Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya Nur Fazilah Hani binti Muhammad Naim bersama ahli kumpulan saya Nur Fatih Afika binti Muhammad Fauzi akan membincangkan mengenai tugasan 2 iaitu menilai sejarah perkembangan tulisan bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka serta cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Pengenalan. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan untuk urusan perdagangan dan ketika berkomunikasi antara masyarakat tempatan serta pedagang asing. Menurut Nik Safia pada tahun 2010, Melayu ialah kerajaan dan bukan bangsa. Penutur-penutur bahasa Melayu dikaitkan dengan teori bahawa mereka dinamakan sebagai Austronesia. Mereka berasal dari daerah Yunan dan telah turun dalam beberapa gelombang pergerakan manusia serta menduduki wilayah Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Afika binti Muhammad Fauzi akan membahaskan sedikit tentang sejarah perkembangan tulisan dalam bahasa Melayu. Yang pertama adalah sistem tulisan Pallawa. Sistem tulisan Pallawa juga dikenali sebagai Bata Lutu berasal dari dinasti Pallava di selatan India pada abad ke-4 hingga ke-9. Tulisan Pallawa adalah salah satu sistem tulisan terawal yang digunakan dalam bahasa Melayu kuno. Tulisan Pallawa sangat dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit, terutama dalam konteks birokrasi dan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-3 hingga ke-5, tulisan Pallawa memiliki simbol konsonan dan vokal yang kompleks termasuk simbol seperti au, ai, pa, ya, ka, enca dan lain-lain. Batu bersurat di kedukan bukit yang dibuat pada tahun 683 Masehi dan batu bersurat yang berada di Talang Tuo yang dibuat pada tahun 684 Masehi di Palembang, Indonesia menjadi bukti terpenting keberadaan sistem tulisan Pallawa dan penggunaannya pada saat itu. Yang kedua adalah sistem tulisan Kawi. Tulisan Kawi berasal dari orang Jawa dan muncul buat pertama kalinya di Kepulauan Melayu sejak abad ke-8. Pada awalnya, orang Jawa juga menggunakan bahasa Kawi sebagai bahasa tulisan mereka. Pada tahun 1463, ditemukan sebuah batu dengan tulisan Kawi dan Jawi di Negeri Sembilan menunjukkan adanya peralihan dari tulisan Kawi ke tulisan Jawi dan pengaruh Islam. Tulisan Kawi meminjam kata-kata dari bahasa Sanskrit dan mengandungi unsur-unsur Hindu dalam penggunaan lambang dan simbolnya. Orang Melayu kuno menggunakan abjad Kawi untuk menulis di berbagai bahan, termasuk kulit kayu, daun lontar, logam dan batu bersurat. Tulisan Kawi memiliki sejarah yang kaya dan merupakan salah satu sistem tulisan kuno yang digunakan dalam wilayah Kepulauan Melayu, mencerminkan pengaruh budaya Hindu-Buddha dan Islam dalam sejarah dan perkembangan tulisan di wilayah tersebut. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada sistem tulisan Jawi. Tulisan Jawi muncul sekitar 1300 Masehi di Kepulauan Melayu melalui kedatangan pedagang Islam dari Parsi dan juga Timur Tengah. Penggunaan tulisan Jawi memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam dan perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa serantau. Bahasa Jawi digunakan sebagai bahasa perantara untuk mengajar agama Islam dan menyebarkan ajaran Islam di antara masyarakat Melayu. Tulisan Jawi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol budaya Melayu yang diadaptasikan oleh berbagai lapisan masyarakat dan digunakan dalam berbagai konteks, termasuk surat menyurat, puisi dan komunikasi dagang. Tulisan Jawi digunakan secara meluas di pelbagai negeri kesultanan seperti Melaka, Johor, Brunei, Sulu, Patani, Aceh dan Ternate sejak abad ke-15. Tulisan Jawi adalah warisan budaya yang kaya dan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perkembangan bahasa, agama dan budaya di wilayah Kepulauan Melayu. Selain itu, terdapat juga sistem ejaan Zakbar. Sistem ejaan Zakbar ini dicipta sendiri oleh Zainal Abidin Ahmad yang lebih dikenali sebagai Zakbar pada tahun 1924. Zakbar adalah seorang cendekiawan Melayu yang berperanan penting dalam perkembangan bahasa dan sastera Melayu. Sistem ejaan Rumi Zakbar diperkukuhkan dan mula digunakan secara lebih meluas dalam beberapa tahun setelah penciptaannya. Beberapa buku yang diterbitkan untuk mempromosikan dan mengenalkan sistem ejaan Rumi Zakbar termasuk Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 pada tahun 1926. Buku ini membantu dalam memperkenalkan sistem ejaan Zakbar kepada masyarakat. Seterusnya, Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 pada tahun 1941. Buku ini juga berperanan dalam mengenalkan sistem ejaan Rumi yang dikembangkan oleh Zakbar.
Yang ketiga, Daftar Ejaan Jawi Rumi pada tahun 1949. Daftar ini membantu dalam memudahkan pemahaman dan penggunaan ejaan Rumi Zakbar dalam konteks tulisan Jawi. Yang terakhir, Petua-petua ejaan Rumi. Buku ini berisi panduan dan petua ejaan dalam sistem Rumi Zakbar, di mana semuanya ditulis oleh beliau sendiri. Kita bahaskan pula tentang sistem ejaan Rumi Kongres. Ejaan Kongres adalah sistem ejaan Rumi bahasa Melayu yang disepakati dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga pada tahun 1956. Ejaan Kongres berdasarkan 4 prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyusunan sistem ini, iaitu menyatukan ejaan di Malaya dan Indonesia, membuat peraturan ejaan mudah, menggunakan sistem fonologi sebagai asas, menyusun ejaan kata asing menurut fonologi Melayu. Ejaan Kongres telah menjadi sistem ejaan rasmi bahasa Melayu di Malaysia dan digunakan di berbagai konteks tulisan dan komunikasi rasmi. Dan yang terakhir, bagi sejarah perkembangan dalam tulisan bahasa Melayu ialah Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Bahasa Melayu Prasejarah. Sebelum kedatangan Islam di Asia Tenggara, bahasa Melayu telah ditulis dalam berbagai bentuk seperti Kawi, Batak, Lampung dan Rencong. Sistem-sistem tulisan berbeza. Sistem-sistem tulisan ini menggunakan simbol untuk memperkenalkan bunyi dan kata-kata dalam bahasa Melayu. Seterusnya, perkembangan sistem ejaan. Perkembangan dalam sistem ejaan bahasa Melayu membawa kepada penciptaan berbagai alat leksikografi seperti daftar kata, glosari dan kamus bahasa Melayu. Inklusi unsur asing. Sistem ejaan bahasa Melayu juga menggunakan unsur-unsur asing yang diperlihatkan dalam kamus dan glosari, mencerminkan pengaruh budaya dan perdagangan dengan berbagai bangsa dan bahasa. Berikut merupakan sejarah perkembangan bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka. Yang pertama, Pejabat Karang Mengarang. Pejabat Karang Mengarang telah ditubuhkan pada tahun 1924 yang terletak di Tanjung Malim, Perak. Waktu Yusip merupakan pencetus idea bagi menubuhkan pejabat ini selepas beliau melawat Balai Pustaka di Indonesia. Pejabat Karang Mengarang berperanan untuk mengatasi masalah kekurangan bahan ilmiah di sekolah-sekolah Melayu. Pejabat ini turut berperanan untuk memajukan pendidikan orang Melayu dan juga pembinaan asas pengetahuan dalam bahasa Melayu. Ilmu Karang Mengarang dalam kalangan orang Melayu turut disumbangkan. Yang kedua, Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa yang telah ditubuhkan sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. Pertubuhan ini telah diberi gelaran diraja oleh Sultan Johor pada 14 April 1935. Kemudian pertubuhan ini ditukarkan kepada Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor. Antara usaha yang dilakukan oleh pertubuhan ini ialah mengkaji dan mempelajari bahasa Melayu agar dapat disebarkan kepada orang ramai. Selanjutnya, kegiatan penerbitan buku pembentukan istilah turut diadakan. Sebagai contoh istilah seperti jurucakap, setiausaha, kerja raya dan jada waktu. Anggotanya adalah dilarang untuk menyebut selain perkataan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, Asas 50. Pertubuhan Asas 50 adalah pada 6 Ogos 1950 yang ditubuhkan dengan kerjasama oleh Angkatan Penulis Generasi Muda. Pertubuhan ini adalah dikenali sebagai pertubuhan sebelum merdeka yang paling besar. Tujuan Asas 50 ditubuhkan adalah untuk kemajuan pendidikan orang Melayu dan juga perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu. Pertubuhan ini ingin membantu orang Melayu berjuang untuk mencapai kemerdekaan negara. Bahasa Melayu adalah diutamakan untuk lulus bagi mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Program pendidikan Bahasa Melayu adalah dirancang secara penyeluruh yang merangkumi kesemua aspek seperti kosakata, sistem nahu, peraturan bahasa, sistem nilai dan pelbagai kekangan sosial semasa berbahasa Melayu. Dasar bahasa kebangsaan diperkenalkan adalah untuk memperkukuh bahasa Melayu dalam bidang pendidikan. Seksyen 17 dalam kurungan 2 telah menetapkan bahawa institusi pendidikan yang tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar adalah diberi pengecualian. 5. Laporan Barnes 1951. Laporan ini dilakukan untuk memberi cadangan bagi menghapuskan sekolah vernakular yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Pengerusi bagi berjawatan kuasa ini ialah L.J. Barnes yang berperanan untuk mengkaji pendidikan orang Melayu. Antara cadangan yang dikemukakan ialah penubuhan sekolah di bahasa serta bahasa pengantar ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pelbagai kaum di negara ini menentang laporan ini, oleh sebab itu wujudnya FENWU. Yang keenam, Laporan FENWU 1991. Modus operandi
Jawatan kuasa ini adalah untuk kajian terhadap potensi sekolah Cina di Tanah Melayu. Laporan Bernays dianggap sebagai langkah untuk menghapuskan bahasa dan budaya orang Cina. Namun begitu, laporan ini adalah untuk mengiktirafkan bahasa Cina selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pemerkasaan sekolah-sekolah vokasional dan penyediaan buku teks yang menggambarkan kecintaan terhadap Tanah Melayu bagi membezakan buku teks yang ditulis dalam bahasa Cina. Baiklah, di sini saya akan menyambung pembentangan oleh saudari Fazilah Hanim sebentar tadi. Yang ketujuh adalah Ordinan Pelajaran pada tahun 1952. Ordinan Pelajaran 1952 bertujuan untuk menyatukan pelajar dari berbagai kelompok etnik dalam sistem pendidikan rasmi di Persekutuan Tanah Melayu yang kini dikenali sebagai Malaysia. Ordinan ini memperkenalkan dua jenis sekolah rendah, iaitu yang menggunakan bahasa Melayu atau Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua adalah pengajaran bahasa Cina dan Tamil. Selain bahasa pengantar utama, ordinan ini juga memperkenalkan pengajaran bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah. Seterusnya, bahasa Inggeris di sekolah menengah. Sekolah menengah di bawah Ordinan Pelajaran 1952 akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang terakhir, pengenalan bahasa Inggeris dan Melayu. Ordinan Pelajaran 1952 merupakan undang-undang pertama yang memperkenalkan penggunaan bahasa Inggeris dan Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan yang mencerminkan pentingnya kedua bahasa ini dalam konteks pendidikan nasional. Kita teruskan lagi dengan yang ke-8 iaitu Laporan Razak pada tahun 1952. Salah satu aspek utama penyata razak adalah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa utama untuk sistem pendidikan. Penyata razak menekankan pentingnya kurikulum yang berfokus pada alam sekitar dan budaya tanah air. Penyata razak mengusulkan penyelarasan sukatan pelajaran untuk semua sekolah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih seragam di seluruh Malaysia sehingga setiap pelajar memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Yang ke-9 adalah pengenalan bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19 sebelum kemerdekaan Malaysia. Pada masa ini, bahasa ini mengalami perubahan dan pengaruh dari berbagai bahasa terutama bahasa Arab, Parsi, Sanskrit dan Inggeris. Setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, bahasa Melayu moden mengalami perkembangan pesat dan melaksanakan berbagai peranan dalam masyarakat. Perkembangannya dapat dibahagikan kepada dua fasa, iaitu sebelum kemerdekaan. Bahasa Melayu terus berkembang sebagai bahasa nasional dan budaya dengan pengaruh budaya dan bahasa yang beragam. Fasa yang kedua ialah selepas kemerdekaan. Bahasa Melayu menjadi bahasa nasional sekaligus sebagai bahasa rasmi yang digunakan dalam pendidikan, media dan komunikasi rasmi. Pembentukan bahasa Melayu baku dan ejaan yang seragam merupakan sebahagian daripada usaha untuk mengukuhkan bahasa ini sebagai bahasa kebangsaan. Yang ke-10 adalah peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Memperkasakan bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi, memajukan bakat sastera terutamanya dalam bahasa kebangsaan, mencetak, menerbit dan membantu bahan-bahan bacaan dalam bahasa kebangsaan dan bahasa lain, memantapkan ejaan, sebutan dan istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan, mendorong penggunaan bahasa kebangsaan secara meluas dan selaras dengan undang-undang yang berlaku, dan yang terakhir berperanan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam membentuk dan membaku istilah-istilah dalam bahasa kebangsaan. Dan yang terakhir bagi sejarah perkembangan bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka adalah kerjasama serantau dan pengantarabangsaaan. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Malaysia berperanan penting dalam usaha memperkenalkan kesusasteraan Melayu ke peringkat antarabangsa. DBP Malaysia mempromosikan penulisan dan karya-karya sastera Melayu serta menyokong program-program budaya dan sastera di luar negara. DBP Brunei juga turut menyokong usaha memperkenalkan kesusasteraan Melayu ke peringkat antarabangsa. Kedua-duanya bekerjasama dalam mengadakan berbagai program sastera dan budaya yang melibatkan penulis dan budayawan dari kedua-dua negara. Kolaborasi antara Malaysia, Brunei dan Indonesia dalam mengadakan seminar, pertemuan penulis, pengucapan puisi dan program sastera di luar negara merupakan sebahagian daripada usaha bersama untuk memperkenalkan
dan memajukan kesusasteraan Melayu. Selanjutnya, cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Pendidikan. Pendidikan adalah alat yang berkesan untuk mengembangkan penggunaan bahasa Melayu di negara ini. Terdapat dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris supaya murid mampu menguasai bahasa-bahasa tersebut dengan fasih dan betul. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama selaras dengan Akta Pendidikan 1996. Namun, terdapat pihak yang mahu memperjuangkan bahasa lain kerana terdapat pengecualian pasal yang membolehkan pengajaran dalam bahasa selain bahasa Melayu agar penggunaan bahasa lain diteruskan. Ekonomi. Bahasa memainkan peranan untuk membangunkan ekonomi negara. Hal ini dikatakan demikian kerana pemindahan maklumat berlaku melalui bahasa. Maklumat akan mudah difahami serta menjadi operasi perekonomian dan sains dan teknologi menjadi lebih berkesan melalui penggunaan bahasa Melayu. Laporan Bank Dunia menyatakan negara tidak berbahasa Inggeris seperti Malaysia mempunyai pembangunan ekonomi yang pesat. Walau bagaimanapun, bahasa Inggeris semakin mendominasikan pasaran yang ada di negara Malaysia. Pentadbiran kerajaan. Umum mengetahui bahawa segala urusan rasmi di negara Malaysia akan menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi terutamanya dalam bentuk persuratan. Banyak dasar yang dilakukan oleh kerajaan seperti Laporan Razak, Perlembagaan Malaysia, Wawasan 2020 dan sebagainya. Kebanyakan dasar yang dilakukan oleh kerajaan amatlah memberangsangkan. Perkara yang membimbangkan adalah terdapat ahli politik yang tidak mahir bertutur dalam bahasa Melayu. Lebih menyedihkan lagi, penutur jati itu sendiri yang tidak mahir dalam bahasa ibunda. Kerancuan bahasa di media sosial. Penggunaan bahasa yang melanggar tata bahasa, memperkenalkan kosakata dan ungkapan baharu yang membawa isu sensitif serta ejaan baharu seperti makcik bawang telah merosakkan keindahan bahasa itu sendiri. Ramai pengguna yang menggunakan bahasa kesat di media sosial. Lagi-lagi terdapat pengguna yang mempopularkan ungkapan Inggeris yang ditukarkan kepada bahasa Melayu seperti keep it up. Tindakan ini boleh dikatakan telah memperkosakan bahasa Melayu itu sendiri. Berikut merupakan langkah-langkah mengatasi kerancuan bahasa Melayu. Yang pertama, melalui media elektronik dan media cetak seperti akhbar, televisyen agar menimbulkan rasa kesedaran terhadap masyarakat tentang bahasa. Melalui pendidikan iaitu cikgu menjadi suri teladan kepada pelajar seperti menggunakan bahasa rasmi semasa mengajar dalam kelas. Percampuran kod. Percampuran kod ditakrifkan sebagai tindakan penutur mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa yang lain dalam perbualan seharian. Fenomena ini sangat berleluasa kerana Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Percampuran kod menular di pelbagai platform seperti akhbar, majalah, televisyen, radio dan sebagainya. Contoh percampuran kod yang digunakan dalam gabungan dua bahasa seperti bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris iaitu "You suka tak brownie saya beli itu?" Selangor. Dewan Bahasa dan Pustaka di BP berasa bimbang dengan penggunaan bahasa Selangor yang tidak terkawal kerana tindakan ini merendahkan nilai bahasa Melayu itu sendiri, utusan Malaysia. Isu ini bukan sahaja melibatkan golongan muda bahkan yang berusia. Lebih teruk lagi apabila masalah ini tidak dikawal akan mendorong ke arah kehancuran adab, akhlak dan tamadun. Contoh cantuman kata seperti makasih bagi terima kasih. Faktor yang mempengaruhi Selangor. Pengaruh akibat kelaziman dalam persekitaran keluarga dan masyarakat. Bertujuan untuk gurauan, slogan, identiti kumpulan dan melahirkan perasaan untuk menimbulkan keakraban dan kemesraan dalam sesebuah kelompok masyarakat. Maka dengan itu, tibalah kita di hujung pembentangan di mana saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Bahasa Melayu yang telah menerima pengaruh dari berbagai peradaban dan masa penjajahan merupakan bahasa kebangsaan Malaysia yang menjadi pengikat pelbagai etnik. Memahami akar umbi dan perkembangan bahasa ini membantu rakyatnya menghargai warisan budaya dan sejarah yang kaya yang menjadi asas dalam membentuk identiti negara Malaysia yang beraneka kaum, bangsa, agama dan budaya. Dalam bahasa Melayu, tersimpan kepelbagaian budaya yang membawa bersama-sama wawasan-wawasan yang berharga yang menjadi dalinan bersama dalam kepelbagaian masyarakat Melayu. Itu sahaja pembentangan daripada saya dan juga saudari Fazilah Hanim. Sekian, terima kasih.